Oke, selamat pagi dan selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan masuk topik yang baru yaitu part 9 teknologi angkasa lepas bagi sains tingkatan 5. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jadi tolong like, share dan subscribe channel Cikgu Ko. Dan ingat buka loceng di tepi ya. Dan PowerPoint hari ini disediakan oleh Cikgu Norazila dari SMK Tiran Johor dan disampaikan oleh Cikgu Kola. Jadi tanpa membuang masa, jadi kita akan mula PTPR hari ini. Oke, jadi kita akan masuk satu topik yang baru, 9.1 satelit. Oke, satelit merupakan objek yang mengorbit planet atau bintang. Oke, dan ada dua jenis satelit. Oke, satu ialah satelit semula jadi, contoh bulan. Anda nampak? Bulan yang mengorbit bumi. Dan satu lagi satelit ialah buatan manusia. Boleh faham? Maksudnya ada dua jenis satelit. Satu ialah semula jadi, satu ialah buatan manusia. Oke, terdapat 5 jenis orbit satelit. Oke, 5 jenis orbit satelit mengikut ketinggian satelit itu. Jadi ini mesti hafal. Jadi satelit, orbit satelit yang pertama ialah orbit rendah bumi, iaitu kita singkatan ialah LEO. Ketinggian orbit ialah 180 sampai 2000 km. Jenis yang kedua ialah orbit sederhana bumi, MEO. Ketinggian orbit ialah 2000 sampai 35.780 km. Dan jenis orbit satelit yang ketiga ialah geopergum, iaitu GEO. Ketinggian orbit ialah 35.786 km dan sata orbit pada sata khatulistiwa. Ini sangat penting. Oke, maksudnya ketinggian ialah 35.786 km, tapi dia mengelilingi bumi mengikut sata khatulistiwa. Oke, faham? Jadi jenis yang keempat ialah orbit geosegerak, iaitu GSO. Ketinggian sama dengan GEO ini, iaitu 35.786 km. Tetapi sata orbit dia ada condong sikit berbanding terhadap sata khatulistiwa. Oke. Maksudnya kedua-dua jenis ketiga keempat ini ialah sama, ketinggian sama. Hanya apabila dia mengorbit bumi itu sata lain. Oke. Dan yang terakhir ialah paling tinggi, iaitu orbit tinggi bumi, HEO. Ketinggian dia melebihi 35.780 km. Jadi, 5 jenis orbit satelit ini mengikut ketinggian satelit mesti hafal. Nah, ini contoh, 5 jenis orbit ini. You tengok yang paling rendah punya LEO. Yang warna jingga ini jadi ketinggian ialah LEO mana? Sini jadi ketinggian 180 sampai 2000 km. Seterusnya ialah MEO, medium sederhana. Ketinggian 2000 sampai 35.780 km. Nah, yang warna hijau ini ialah GEO. Ketinggian ialah 35.786 km. Tapi dia mengorbit pada sata khatulistiwa. Boleh faham? Dan keempat ialah ini orbit geosegerak, GSO. Ketinggiannya sama dengan GEO, yaitu 35.786 km. Tapi you tengok sata orbit dia condong, tak you tengok putih yang garis putus-putus ini condong sikit terhadap sata khatulistiwa. Dan yang paling tinggi ialah HEO. Ketinggian dia melebihi 35.780 km. Oke. Jadi bentuk-bentuk orbit terdapat 2 bentuk orbit. Satu ialah bulatan sempurna, satu ialah elips. Oke. Orbit GEO ialah contoh orbit berbentuk bulatan sempurna, manakala orbit MEO dan HEO ialah contoh orbit yang berbentuk elips. Elips maksudnya bentuk dia macam bentuk telur. Bentuk telur. Kalau kamu tengok balik, you tengok GEO ini dia bentuk bulatan sempurna, maksudnya perfect circle. Bentuk bulatan dia ialah sempurna punya. Dan you tengok HEO contohlah, HEO dia ialah bentuk
macam ilisan, maksudnya macam bentuk dia telur. You tengok kadang kalau dia sangat jauh dengan bumi, kadang kalau dia dekat dengan bumi. Okay? Ini ialah contoh bentuk orbit satelit bentuk bulatan sempurna, dan ini ialah ilis. Jadi kalau kamu imagine bumi di sini, di tengah-tengah sini, you tengok kadang kalau dia sangat dekat dengan bumi, kadang kalau dia sangat jauh dengan bumi. Kalau pada bentuk bulatan sempurna, maksudnya dia ketinggian, kalau bumi di tengah-tengah, ketinggian dia selalu sama, tidak ada perubahan. Okay? Itulah sebabnya orbit dia kita namakan sebagai bulatan sempurna. Okay? Ini contoh, oke. Bagi satelit yang membuat orbit ilis, nah ilis sahaja bukan bulatan sempurna, terdapat dua kedudukan yang tertentu, yaitu apogee dengan perigi. Oke, apogee bagi satu satelit dalam orbit ilis merupakan kedudukan satelit yang paling jauh dari planet. Oke, ingat apogee ialah kedudukan satelit yang paling jauh dari bumi. Oke. Manakala perigi ialah paling dekat dengan bumi. Sebab satelit itu dia tengok bentuk orbit satelit ini ialah ilis, maksudnya dia bentuk macam telur. Okey, maksudnya kadang-kala dia sangat jauh dengan bumi, kadang-kala dia dekat dengan bumi. Boleh faham? Kalau yang paling jauh itu kita namakan sebagai apogee. Yang bertentangan dengan dia yang paling dekat dengan bumi kita namakan sebagai perigi, kedudukan mereka. Mesti hafal. Okey, hubungan antara ketinggian orbit dengan had laju satelit. Okey, had laju satelit dipengaruhi oleh daya graviti bumi. Okey, semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah had laju satelit untuk satelit kekal dalam orbit. Hafal? Maksudnya semakin tinggi, semakin kurang ataupun semakin rendah had laju satelit itu. Maksudnya semakin lampaklah dia bergerak. Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin kurang. Kenapa kelajuan dia semakin kurang? Sebab daya graviti berkurang. Hafal, semakin tinggi, semakin kurang daya graviti, semakin kurang laju satelit. Hafal ini sangat penting. Ini contoh LEO. You tengok dia paling dekat dengan bumi. Okey. Tapi tengok laju dia 27.500, maksudnya sangat laju. Tapi MEO, you tengok ketinggian dia lebih tinggi, tapi you tengok laju dia turun, kurang. Sebab lebih jauh dari bumi, daya tarikan graviti kurang. Jadi, menyebabkan laju dia pun kurang, 13.900 km per jam. HEO yang paling tinggi, ketinggian ialah 35.780 km. Tengok kelajuan dia lagi kurang. Okey, menjadi 11.100 km per jam. Okey, ini adalah contohlah semakin tinggi satelit, semakin kurang daya tarikan graviti dan semakin kurang had laju satelit. Okey, hafal macam ini. Okey, jadi apakah cara kita hantar satelit? Okey, jadi ada berapa cara dia. Kenderaan perancang yang terdiri daripada satu atau lebih loket digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Okey. Pintar, okey, ini yang kenderaan perancang ini. Sorry kenderaan perancang ini dia ini kita namakan sebagai kenderaan perancang dan dia hantar satelit mempunyai dua cara. Satu ialah pintar secara terus ke orbit, maksudnya terus directly kita namakan sebagai directly hantar kepada orbit itu. Terus hantar. Okey. Dan jenis yang kedua ialah orbit pintar Hohmann. Hohmann. Maksudnya bukan direct, maksudnya dia pindah kepada satu orbit yang tertentu, lepas dia pusing sampai akhirnya pergi ke orbit yang mereka nak. Nah, you tengok. Pertama, mereka hantar dia ke orbit yang kecil. Jadi apabila dia mengelilingi bumi, beransur-ansur bulatan dia semakin besar. Orbit pindah Hohmann. Lepas itu pusing-pusing lagi semakin pembakaran di apogee, orbit besar. Semakin bulatan besar, semakin jauh dari bumi. Maksudnya ada dua cara, satu direct ke orbit itu, satu bukan, satu dia pakai cara pindah Hohmann.
Ini kendaraan belanja yang digunakan sekali sahaja. Oke, tapi sekarang teknologi sangat modern, ada yang boleh dipakai sebilangan. Mereka akan hantar balik ke bumi dan boleh digunakan semula. Oke, kendaraan belanja yang digunakan sekali sahaja. Oke, maksudnya ada dua jenis, kendaraan belanja dan kendaraan belanja guna semula. Oke, maksudnya seperti cikgu tadi cakap, dia boleh dipakai semua, tapi bukan 100% semua dipakai semula. Dia hanya sebilangan komponen yang penting ataupun lebih tahan haba panas, itu yang boleh dipakai semula lah. Jadi cost akan dikurangkan. Oke, tujuan ialah mereka nak menjimatkan cost. Oke. Nah, ini jenis ELV dan RLV, maksudnya satu kali sahaja, dipakai satu kali lepas itu musnah, dan satu yang boleh digunakan semula. Oke. Fungsi stesen angkasa antarabangsa. Oke, semasa PowerPoint ini dibuat, oke, di dunia ini hanya satu stesen angkasa antarabangsa. Tapi bulan 7, oke, ataupun bulan 6, jika tak ingat sudah, oke, negara China sudah berjaya membina stesen angkasa antarabangsa, oke. Maklumat buku silibus kamu belum update lagi, oke, belum update lagi. Tapi kita ikut silibus buku kamu, oke. Stesen angkasa antarabangsa ISS merupakan hasil usaha dari 5 agensi angkasa ini. Di angkasa, kamu tengok nama dia ada antarabangsa, maksudnya dia ada beberapa negara bekerja sama lah untuk berfungsi di stesen angkasa, oke, antarabangsa ini. Jadi yang 5 negara yang utama ialah NASA, oke, yaitu dari negara USA, Amerika Syarikat, oke, Roscosmos, oke, dari negara Rusia, oke, JAXA dari Jepang, ESA dari Eropa, dan CSA dari Kanada. Maksudnya 5 negara utama ini oke, yang menggunakan stesen angkasa antarabangsa. Ada negara lain ada, tapi mereka kurang terlibat lah. Tapi yang utama ialah 5 negara ini Jadi Dato' Dr. Sri Mustafa Syukur Mas Sri bin Syed Mustafa adalah rakyat Malaysia yang pertama sampai di SSS. Maksudnya ada angkasawan dari negara dari Malaysia lah. Oke, mereka sampai di ISS ini. Oke, maksudnya itu yang tadi cikgu cakap. Memang ada negara lain, oke, yang sampai di ISS ini. Tapi yang 5 agensi yang utama ini, maksudnya agent lah, kita boleh cakap agent. Yang 5 negara inilah, oke. Keadaan sifat graviti, oke. Nah, kamu tahu kan di angkasa lepas memang daya graviti dia kurang lah, dan kita namakan keadaan itu sifat graviti. Di keadaan sifat graviti adalah keadaan yang tidak kesan keterak daya graviti dirasai. Sebenarnya masih ada daya graviti, tapi dia sangat-sangat daya graviti dia sangat-sangat kecil sampai kita boleh abaikan lah. Jadi kita namakan dia sifat graviti, oke. Bukan maksudnya 100% kosong, masih ada sedikit. Jadi contohnya keadaan dalam aktiviti terjun udara dalaman, indoor skydiving, ini contoh aktiviti. Di Malaysia belum ada lagi lah, tapi di luar negara sudah ada aktiviti ini. Peserta terjun udara dalaman akan terapung dalam udara dan merasai keadaan sifat graviti. Okay. Keadaan ini berlaku kerana daya tunjaan yang dihasil oleh tiupan udara ke atas yang sangat kuat terhadap peserta tersebut adalah sama nilai dengan beratnya, tetapi pada arah yang bertentangan. Kenapa you akan rasai? Sebab dia ada daya graviti, tapi kenapa kamu rasai dia sifat graviti? Sebab semasa aktiviti ini dia ada tiupan angin dari bawah, okay, terhadap peserta. Jadi menyebabkan dan daya yang tiupan angin udara itu, okay, dia akan menghasilkan satu daya tunjaan ke atas, dan daya tunjaan ke atas itu dia sama dengan berat badan kamu. Jadi menyebabkan kamu terapung di sana. Seorang-orang yang kamu merasai sifat graviti, okay. Oleh itu tiada kesan keterak daya graviti dapat dirasai. Okay, kaitan menjejaki, okay, stesen angkasa. Kegerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari dapat dihitung dengan dihitung dengan maklumat mengenai ketinggian orbit dan laju ISS, okay.
Jadi, apakah kesan pengembangan besar dalam teknologi angkasa lepas? Okey, sekarang kan kamu tahu itu satelit yang banyak dilancarkan, okey? Dan banyak negara sekarang nak buat itu stesen angkasa, okey, angkasa lepas. Jadi menyebabkan kita tengok banyak satelit. Satelit itu kalau dia rosak, kalau nasib baik dia mungkin akan balik ke bumi. Kalau dia nasib tidak baik, maksudnya dia akan selama-lamanya di angkasa lepas. Hal ini menyebabkan banyak paham buangan di angkasa lepas, yang semakin bertambah. Peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Ini yang baik. Ini yang tidak baik sebab menghasilkan paham buangan angkasa lepas. Dan ini yang baik. Ingat kesan di sini bukan merujuk kepada keburukan. Kesan ini ada yang boleh membawa kebaikan juga. Maksudnya paham buangan ialah keburukan. Dan peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan ini ialah kebaikan. Boleh faham? Paham buangan di angkasa lepas yang semakin bertambah ini ialah keburukan. Paham buangan di angkasa lepas ataupun merupakan satelit yang tidak berfungsi bagai ERV yang telah digunakan tadi. Maksudnya kenderaan belancar guna satu kali sahaja. Maksudnya mereka tidak kembali lagi kenderaan belancar itu. Mereka memang buang terus ke angkasa lepas. Kalau nasib baik, dia mungkin balik ke bumi, lepas itu hangus di semasa dia balik ke bumi, semasa dia balik ke bumi, akan hangus. Kalau nasib tidak baik, dia memang selama-lamanya di angkasa lepas. Serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit, loket yang habis dibakar dan sebagainya. Maksudnya paham buangan terdiri daripada utama, paham buangan utama terdiri daripada 3 jenis inilah, Paham buangan di angkasa lepas yang semakin bertambah. Ini sambungan. Menurut pemerhatian yang dibuat oleh pihak pemantau dari NASA, 95% daripada beribu-ribu objek buangan manusia pada orbit rendah bumi merupakan paham buangan di angkasa lepas. Maksudnya 95%. Paham buangan ini terdiri dari paham buangan di angkasa lepas. Semakin banyak, maksudnya semakin paham buangan, angkasa lepas, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan paham buangan ini. Hal ini juga menerangkan bahawa satelit cuaca GOES lazimnya berubah orbitnya beberapa kali supaya dapat mengelakkan pelanggaran dengan paham buangan angkasa lepas. Ingat satelit di angkasa lepas dia mengelilingi bumi. Ingat dia boleh mengubah orbit dia. Kalau dia jumpa contoh depan ada paham buangan angkasa lepas yang sangat besar. Dan dia tidak boleh mengelakkan dia. Jadi dia akan mengubah orbit dia mungkin tinggi sikit ataupun rendah sikit. Untuk mengelakkan pelanggaran berlaku. Lepas itu, selepas dia melepasi paham buangan angkasa lepas itu, dia akan balik kepada orbit dia semula. Kadang kalau dia tidak akan balik, kadang-kadang dia akan balik terpulang kepada negara itu macam mana buat. Sebab itu mereka biasanya berapa bulan mereka kena hantar sumber paham api ke satelit itu. Kalau tak ada sumber paham api, satelit itu dia tidak boleh ubah orbit dia. Ini adalah kebaikan. Peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Kemajuan dan perkembangan dalam teknologi angkasa lepas telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam berbagai bidang seperti kesihatan manusia, respon terhadap perubahan dan bencana cuaca, teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan pengembangan ekonomi angkasa lepas. Ini kurang satu ejaan S. Jadi ingat kemajuan teknologi angkasa lepas memang bawa banyak itu kebaikan kepada manusia juga. Contoh GPS hari ini, GPS hari ini disebabkan oleh satelit juga, betul? Supaya kamu pergi ke bandar yang besar, contoh KL, kamu tidak senang sesat jalan, kamu boleh pakai GPS. Satu ialah kesihatan, kesihatan sebab banyak kajian tidak boleh dibuat di bumi sebab
itu adalah keadaan yang tidak sesuai di bumi, tapi di angkasa lepas dia boleh memberitahukan satu keadaan atau situasi yang sangat sesuai untuk menjalankan kajian. Contoh tomato, tomato yang kamu makan hari ini, jagung yang kamu makan hari ini, ada sebilangan teknologi dapat angkasa lepas, sebab mereka membawa genetik ini tomato ataupun jagung ini mereka bawa ke angkasa lepas, mereka buat kajian di atas, lepas itu mengubah genetik dia. Selepas mengubah genetik dia, mereka bawa balik ke bumi. Selepas mereka bawa balik ke bumi, baru mereka campur genetik dengan tomato atau jagung yang asal dia akan menghasilkan tomato ataupun jagung yang berubah genetik dia supaya hasilan lebih baik, meningkatkan daya tahanan terhadap penyakit ataupun seragam. Ini contoh-contoh sahajalah. Banyak bukan sahaja buah-buahan ini, banyak buah-buahan lainnya. Teknologi vacuum makanan sekarang kamu tengok banyak makanan kita boleh guna mesin vacuum. Maksudnya kamu boleh serap udara keluar, lepas kamu buat bungkusan, betul? Sebenarnya teknologi ini mula-mula mereka cipta ialah untuk sediakan makanan angkasawang. Mereka nak sediakan makanan angkasawang dan mereka fikir macam mana saya nak bawa makanan itu ke angkasa lepas, lepas itu dia boleh tahan lama, maksudnya tidak senang rosak. Lepas itu mereka ciptaan, sebab mikroorganisme, pas satu sudah belajar kan, mikroorganisme yang banyak terdapat dalam udara. Jadi mereka selepas masak makanan itu, semua makanan sudah dimasak, masak makanan itu, lepas itu mereka terus masuk kepada bungkus, serap udara keluar, lepas itu mereka sealkan dia. Jadi tak ada udara di dalam bungkusan itu, maksudnya makanan itu tahan lebih lama. Dan teknologi ini hari ini bawa kepada masyarakat. Tampaknya masyarakat sekarang contohnya pos makanan, makanan, nak pergi ke luar negara, apakah mereka semua pakai ini teknologi ini, vacuum udara, serap udara keluar lepas sebelum bungkusan. Inilah contoh-contoh teknologi aktiviti penyelidikan dan pembangunan di angkasa lepas membawa teknologi kemajuan kepada manusia juga, ini kebaikan. Jadi video ini sampai sini saja untuk 9.1 satelit. Jadi sebelum kita habis PTPR hari ini, jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, ingat jangan lupa like, share kepada kawan-kawan kamu dan subscribe channel Cikgu Ko, dan ingat jangan lupa buka loceng di tepi ya. Jadi PTPR hari ini sampai sini saja, bye bye.